Okay, Assalamualaikum semua anak-anak 6G. Okay, cikgu nak buat tutorial tentang soalan 1, pecahan 1 dan 2. Okay, cikgu akan ulas jawapan-jawapan kamu. Dan selepas tu cikgu akan sediakan soalan-soalan yang mirip lah dengan soalan ni. Hasil daripada pemeriksaan soalan ni, kamu seolah-olah tak baca soalan, tak baca dan tak faham soalan. Sedangkan tu soalan 1 markah saja pun. Soalan pecahan 1 1 markah, pecahan 2 1 markah. Hanya memerlukan untuk kamu faham, baca dan faham soalan. Tapi masih ramai yang salah. Hanya lebih kurang 2-3 orang saja yang betul. Jadi sayanglah soalan 1 ni sepatutnya semua orang boleh betul. Tapi sebaliknya, ramai yang salah buat. Jawapan murid untuk soalan kertas 2 nombor 1. Okey, baik. Saya tunjukkan soalan nombor 1. Ni, pecahan 1 dan 2. Okey. Pecahan 1, tuliskan angka 67. Ada titik situ. Ada titik situ. Sifar, 3 dan 1 dalam perkataan. Okey, ni saya tunjuk model jawapan murid jawab dengan betul. Dia jawab situ 67.01. Okey, tipnya di sini, jika nombor ni sebelum titik perpuluhan, kita sebut ikut rumah nombor dia. Nampak 67. Kita sebut 67. Okey, selepas titik perpuluhan, kita tak boleh sebut angka tu dalam contoh 31. Sifar 31. Tak boleh. Kita kena sebut sifar 31. Okey, selepas titik perpuluhan. Tu tip dia. Okey, soalan ni soalan 1 markah. Okey, ni contoh jawapan bagi murid jawab dengan betul. Ni saya nak ulas pada murid yang tak jawab dengan betul. Apa dia buat? 60,000, 7,031. Saya tak faham kenapa mesti jawab, sedangkan titik tu tak nampak ke macam mana? Okey. Ni. Ataupun kamu semua tak baca soalan. Soalan 1 dah salah. Okey, ni macam ni. Satu lagi ni 6,000 juga. Bila sebut ribu tu terus jadi salah. Ni pun sama, 60,000. Okey, 67,000. Ni sama juga, 67,000. Seolah-olah ada peniruan pula. 67,000. Pakat duk buat 60. Ni 67.01. Ni betul. Dua orang betul. Okey, yang ni 67,000.01. Main mana ribu tu? Sedangkan tu 2 digit saja. Okey, 67,000. Ni 60. Okey, satu lagi ni 60,107,000. Okey, inilah bahagian-bahagian jawapan lah. Saya tak tunjukkan semua, ramai sangat ni, sampai 20 orang ni. Ni contoh. Nanti saya akan bagi soalan latihan yang lebih kurang macam ni. Jadi kamu jawab dalam buku M1 ataupun M2. Buat je situ. Saya akan bagi soalan nanti. Saya akan ulas dulu soalan 1 ni. Okey, pecahan 2. Soalan pecahan 2. Susunkan nombor-nombor berikut mengikut tertib menurun. Okey, sekejap lagi saya akan cut di sini. Saya akan sambung satu video macam mana nak susun benda ni. Balik soalan nombor 1 tadi. Okey. Kalau ikut gambar kan, apa yang penting? Angka selepas perpuluhan, selepas titik perpuluhan disebut satu persatu. Okey, eja dengan baik. Semua tu sebab dia minta dalam perkataan. Okey, tu pecahan soalan 1. Saya nak ulas soalan pecahan 2. Okey, tengok tadi kan. Soalan pecahan 2, dia nak tugas saya kata buat jadual rumah nombor. Okey, kalau nombor bulat, kita dah tahu dah kan. Cikgu dah ajar kamu buat rumah nombor. Buat kotak biasa je. Macam ni. Okey, mula ni.
Okey, letak titik perpuluhan di sini. Okey, rumah nombor macam ni. Okey, kalau ikut situasi soalan ni, dia ada selepas titik perpuluhan, dia ada 3 tempat kan, 3 tipi. Tipi tu yang kita panggil titik perpuluhan ni, 3. Okey, yang depan ni ialah dia adalah nombor bulat macam biasa, macam kita belajar tu lah. Sar, mula dengan sar. Sar di sini, bukan sar di depan. Sini 10. Okey, ni saya ajar advance sikit. Mungkin nak ulas soalan berikutnya nanti. Selepas titik perpuluhan, nilai tempat dia adalah per 10. Per 10. Okey, diikuti dengan per 100. Ni nilai tempat. Nilai tempat bagi nombor perpuluhan. Sini per 1000. Okey, ada soalan kertas 1 tak silap saya. Ada berkaitan dengan nilai tempat ni. Bukan soalan kertas 1, soalan kertas 2, nombor 2 ni ni. Okey, ni nombor 2. Nanti saya ulas soalan nombor 2 tu nanti Okey. Buat macam ni lah. Untuk kita jawab soalan pecahan 1 tadi. Okey. Tak salah ni nak lukis macam ni. Ni di ruang ni, ataupun kita nak buat di belakang, di mana-mana ruang kosong ke. Sebab kita nak tahu nilai dia. Okey, dah depan semua 19 tadi. 19. Yang kedua pun 19, yang ketiga pun 19, semua 19. 19 yang tadi. Kan kita nak susun. Saya kata dari senarai nombor ni, yang paling besar sekali ialah yang ni. Ni kan. 9 19 ni. Ni nombor 1. Nombor 1 yang ni. Okey. Sebab apa nombor 1 yang ni? Kamu tengok nilai ni. Ni nilai yang ni. Nilai depan dia 9. Okey, yang nilai dia lepas titik perpuluhan yang ni. Ni yang kedua, automatik yang ni yang kedua. Okey. Tulis sini. 909. 919. 9909. Okey, yang ketiga. Nombor yang ketiga tadi ialah, okey, nanti kita dah ni yang ni. Okey, yang ketiga ni yang ni. Sebab apa yang ni? Sebab yang ni kosong, yang ni pun kosong. Jadi yang ni ketiga, automatik yang ni ketiga. Menurun. Mula dengan nombor yang paling besar. Bukan mula dengan paling kecil. Kalau paling kecil, mula dengan paling kecil, itu nama dia menaik. Okey, yang ketiga, kita nak bandingkan mana yang nombor yang keempat dengan kelima. Ni sifar. Ni pun sifar. Tetapi yang kedua ni ialah 9. Tapi yang ni tengah sifar. Yang mana besar? Tentulah yang ni. Jadi automatik yang ni yang keempat. Labelkan ni sebelum jawab di bawah ni. Okey. Tu cara dia. Cara kalau nak jawab terus di sini. Ni yang kelima. Jadi yang ni automatik kelima. Kalau tak buat macam ni sekalipun dah, yang ni pun kita dah boleh di sini. Kita dah dapat bandingkan nilai tempat dia. Yang tadi saya tunjuk, saya lukis garis tadi tu. Rumah nombor tu nak tunjuk nilai tempat. Nanti saya akan ulas soalan nombor 2 ni situ. Nilai tempat nombor selepas titik perpuluhan. Okey, daripada soalan ni saya akan bagi beberapa soalan latihan. Saya akan upload nanti dalam bentuk gambar. Kamu salin pula ke buku M1 ataupun M2. Saya akan bagi soalan bentuk nombor perpuluhan dan juga nombor bulat. Saya nak tengok kamu prihatin ke tidak. Boleh beza tak perkataan nombor yang ada titik perpuluhan ataupun nombor bulat biasa yang tak ada titik perpuluhan. Okey, tipsnya kalau nombor bulat, kamu kena baca ikut rumah nombor dia. Kalau yang ada titik perpuluhan, kamu kena pastikan yang depan tu, yang sebelum titik perpuluhan, kamu kena baca ikut rumah nombor. Yang selepas tu, okey, selepas titik perpuluhan, kamu baca satu per satu nombor tu.